Hello, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini saya sekarang berada di Museum Cheng Ho. Okay. Jadi, sekarang ni saya akan cerita sedikitlah pengenalan berkenaan dengan Cheng Ho. Siapa Cheng Ho sebenarnya? Kan, ramai orang tak tahu sebenarnya. Jadi, dalam video ni saya akan ceritakan sikitlah berkenaan dengan diri Cheng Ho ni sebenarnya. Jadi, ya inilah sebenarnya Cheng Ho. Okay. Cheng Ho diberi nama sebenarnya adalah Ma Sambau. Okay. Ahmad Sambau, beliau dilahirkan dalam keluarga Cina, ya, keluarga Cina. Beliau dilahirkan dalam keluarga etnik Hui, okay, yang beragama Islam, Jadi atuk dan nenek beliau juga merupakan penganut agama Islam. Okay, jadi sedikit cerita berkenaan dengan Cheng Ho ni sendiri. Jadi berdasarkan apa yang saya baca lah kan, dia ada orang yang dia dapat, okay? Sebagai contoh macam um, Zenggu ni lah salah seorangnya. Zenggu ni sebenarnya dia ni merupakan adik-beradik rapat lah, macam sepupu sebenarnya, sepupu. Pada hari dia nak berpisah ni, kan, Cheng Ho bagi dia sebuah kapal layar, okay, pada Zenggu ni. Okay. Jadi satu lagi cerita berkenaan dengan atuk dia sendiri, kan, seperti mana kita tahu Cheng Ho ni dia kan agama Islam dan sebagainya kan. Okey, so atuk dia suka ceritakan berkenaan dengan Islam kan, sampaikan si Cheng Ho ni teringin untuk ke tanah suci Mekah. Itulah sedikit daripada apa yang saya tahulah. Okay, selebihnya kita akan terus ke sebelah. Okay, hari ini saya akan menceritakan tentang bagaimana Cheng Ho ni berpengaruh besar lah dalam hubungan antara Melaka dan juga China pada waktu itu. Okay, seperti kita tengok dari berada belakang ni, ini adalah ilustrasi bagaimana Cheng Ho datang sebagai diplomat kepada dinasti Ming pada ketika itu. Laksamana Cheng Ho ni, dia datang bukan untuk menjajah Melaka pada waktu itu. Sebenarnya Cheng Ho ni dia sangat fokuskan kepada keamanan dan juga kebebasan lah. So dia datang untuk menjalinkan hubungan persahabatan dan juga diplomatik antara China dengan Melaka. So Raja Melaka pada waktu itu iaitu Parameswara ataupun Sultan Iskandar Shah menerimalah kedatangan Cheng Ho dan juga para diplomat-diplomatnya, dan bermula daripada situlah hubungan antara Melaka dan China terbentuk. So mengapa Melaka dipilih untuk menjadi salah satu kuasa lah untuk menjalinkan hubungan antara China, kerana Melaka waktu itu memegang kawasan yang sangat strategik lah, iaitu Selat Melaka, di mana Selat Melaka ni ialah salah satu kawasan, salah satu tempat di mana berlakunya pertukaran perdagangan di antara timur dan barat lah. So apabila China dapat bersahabat dengan Melaka, sudah tentulah banyak benda dagangan yang dapat China dan juga Melaka kongsi, dan juga dapat kita ekspor dan import lah pada waktu tu. So dapat kita lihat lah, memang penting lah hubungan Cheng Ho dengan Melaka ni. Okey, saya akan menerangkan tentang pengaruh Islam Laksamana Cheng Ho di negeri Melaka. Okey, ketika Laksamana Cheng Ho datang ke Melaka, dia seorang yang diplomatik. Dia sedang menjalinkan hubungan diplomatik dengan Sultan Melaka, iaitu Sultan Parameswara, dan dia ni seorang yang sangat berintegriti lah. Okey, dia sangat patuh juga kepada agama Islam. Jadi antara sumbangan dia dalam agama Islam di negeri Melaka ni adalah dia membina masjid. Contohnya dengan ciri-ciri seni bina masjid Cina. Lepas tu dia ada membina masjid yang berciri Jawa dan Cina. Dia juga ada ni. Lepas tu antara lagi dia punya sumbangan dia ialah dia ada juga membuat naskah tulisan tangan
Al-Quran, senaskah Al-Quran. Dia ada membuat tulisan tangan. Lepas tu Cheng Ho ni dia percayalah dan yakin apabila masyarakat tu mempunyai agama, dia dapat hidup makmur. Okey. Lepas tu kitab yang selain daripada Al-Quran juga ada dikeluarkan oleh Cheng Ho, iaitu kitab-kitab sebagai pengertian hidup. Lepas tu banyak lagi. Cheng Ho ni juga ada kenal juga wali-wali dari Wali Songo dari Jawa. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Okay, hai. Assalamualaikum. Hari ini kita akan bincangkan tentang seni dan budaya Cheng Ho. Seni dan budaya yang ada dalam pengaruh Cheng Ho di Malaysia. Salah satunya ialah alatan muzik. Alatan muzik ini apabila Cheng Ho pergi ke suatu wilayah, dia akan membawa bersamanya alatan muzik. Contohnya seperti pipa yang dimainkan di dalam alat muzik dalam muzik Tiongkok, dan selain itu rebana yang berasal daripada wilayah Cheng Ho. Okey, jom. Seterusnya kita akan tengok wayang kulit. Okey, ni wayang kulitnya. Wayang kulit ni apa? Dia ialah permainan dalam di Indonesia dan di Malaysia. Ia dibuat daripada boneka kayu dan cerita epik. Okey, ada dalam satu penceritaan epik di dalam wayang kulit, Adam telah menceritakan tentang Laksamana Tiongkok yang berperanan sebagai pahlawan di dalam wayang kulit itu. Yang seterusnya kita akan tengok tarian singa, tapi dekat muzium ni tak ada tarian singa lah sebab mungkin dia tak tunjuk kot. Okey, tarian singa ni juga ialah mempengaruhi di dalam pengaruh budaya seni dan budaya Cheng Ho. Sebab apabila ia pergi ke suatu wilayah yang ia ingin pergi, ia akan membawa bersamanya singa tersebut untuk dimainkan di sana. Okey, daripada situ mereka telah menginspirasikan daripada itu untuk membuat tarian singa yang dipermainkan di dalam Tahun Baru Cina. Alright. Bagi makanan tradisional diorang ni telah mengambung cita rasa antara Tionghoa dan Melayu. So makanan tradisional diorang ni contohnya laksa, asam pedas, kiu kering dan ayam pangkah. Makanan diorang ni selalunya cita rasa mengikut tekad diorang lah, walaupun makanan tu telah mengambung cita rasa diorang dengan Melayu. Okey, habis bagi makanan, kita masuk pula pakaian. Pakaian tradisional bagi keturunan Zhang Hao ataupun Tiang Hao dengan Baba Nyonya, pakaian diorang biasanya dipanggil iaitu kebaya nyonya ataupun baju panjang yang dibuat daripada kain sutra. Kain sutra ni kira orang yang berada ataupun orang yang berpangkat. Sebabnya seperti yang kita tahu, kain sutra ni bukannya senang nak didapat dan harganya bukannya murah. Hello, hai. Assalamualaikum. Jadi sambungan daripada makanan tadi. Sebenarnya Cheng Ho ni menjadi satu pengacu kepada makanan Cina. Sebagai macam dulu dia ni belayar dan sebagainya dengan pelaya dia kan. So dia ada makanan tradisional dia sendiri yang kekal sampai hari ini. Dan makanan-makanan tu famous, terkenal dengan di kalangan orang Cina sendiri. Sebagai contoh, bukan orang Cina sajalah, orang Melayu pun makan juga benda tu. Okay. Sebagai contoh, Hokkien Mee, benda-benda yang kita selalu dengar, Hokkien Mee, mooncake yang selalu kita tengok waktu Chinese New Year kan. Jadi mooncake, bak putih adalah makanan-makanan spesifik dia tersendiri sebenarnya. Okey. Jadi ketika mereka belayar dan sebagainya tu, itulah makanan-makanan yang menjadi satu makanan utamalah kan di dalam kapal mereka nanti. Jadi inilah benda-benda dia di dalam kapal tersebut. Inilah yang ada di kawasan di dalam kapal jadi tersusun rapi dan sebagainya. Jadi bahan-bahan ni semuanya dah halal dan sebagainya untuk sebagai untuk masak makanan tradisional dia orang lah. Okay. Okay, untuk sesi Q&A kita ada jumpa seorang aunty yang sangat berpengetahuan tinggi tentang Cheng Ho. So mari kita jumpa dengan aunty. Okay, selamat tengah hari aunty. Boleh kenalkan diri dulu? Nama saya May. Okay. So aunty,
saya ada 3 soalan untuk Aunty. Okey, soalan pertama, siapakah Cheng Ho? Cheng Ho, Cheng Ho ialah seorang kaisar pada zamannya, adalah seorang Kasim, seorang Kasim yang menjadi kepercayaan daripada Kaisar Yongle dari Tiongkok ya, yang berkuasa pada tahun 1403 sampai 1424. Okey, Aunty, untuk soalan kedua, mengapa Cheng Ho memilih untuk datang ke Tanah Melayu pada ketika itu? Okey. Pada masa itu, masa pemudaan dinasti Ming ya, Cheng Ho mempunyai peranan penting di dalam pelayaran ni ya. Sebab dalam dasar sejarah membawa misi diplomasi, bukan penjajahan. Maknanya dia datang ni untuk kebebasan, pendamaian. Betul. Saling bertukar kebudayaan, memperkenalkan macam mana adab budaya Muslim di negeri Tiongkok. Maknanya dia dapat mengenali perbezaan antara sama lain. Betul. Ya. Okay. Untuk soalan ketiga ni, untuk pendapat Aunty lah, apabila kalau kita ni mengembara ke seluruh dunia, adakah Aunty setuju kalau dengan mengembara ni dapat kita meluaskan lagi pengetahuan kita lebih-lebih lagi tentang perbezaan budaya di seluruh dunia ni? Setuju? Ya. Sangat setuju, agree. Ya. Sebab kita wawasan kita pun tambah lagi bertambah. Yes. Macam mana kebudayaan masing-masing tempat kan? Yes. Itu sangat saya setuju. Okay. So itu saja sesi Q&A untuk saya. Terima kasih Aunty kerana sudi meluangkan masa. Okay. Next Q&A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bertanyakan beberapa soalan tentang Cheng Ho. Okay, Man. Siapakah Cheng Ho, Man? Cheng Ho atau dikenali Zheng He adalah seorang pelaut, ahli politik dan juga penjelajah terkenal dari dinasti Ming di Tiongkok. Wah, pandai ya kamu, Man. Okay. Soalan kedua, berikan 3 contoh seni dan budaya yang berkait dengan Cheng Ho. 3 contoh seni dan budaya yang berkait dengan Cheng Ho adalah patung Cheng Ho, festival Cheng Ho dan muzium Cheng Ho. Betul-betul. Adakah anda pernah pergi ke Cheng Ho? Muzium Cheng Ho? Tidak. Oh, tidak sama sekali ya. Okay. Soalan ketiga, bagaimana Cheng Ho mempengaruhi dan memperkayai kebudayaan dan seni tradisional Tiongkok? Dengan membawa tarian singa ke wilayah-wilayah yang ia kunjungi dan memperkenalkan alatan muzik iaitu pipa yang digunakan dalam muzik Tiongkok. Benar sekali jawapan anda. Benar sekali. Itu saja pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita masuk sesi Q&A pula. Okay, saya akan temu ramah sikit dengan rakan saya yang saya panggil Yuyu lah. Okay, jom. Boleh terangkan sikit nama cik dengan kos apa? Nama saya Yuyu. Saya daripada kos DTP. Okey. Okey, kita teruslah dengan soalan Cheng Ho. Siapakah Cheng Ho? Cheng Ho ni merupakan seorang pelaut ataupun pengembara Cina yang sangat terkenal dalam catatan Cina. Baik, okey. Boleh tak bagi sedikitlah sumbangan Cheng Ho dalam Islam dekat Malaysia? Antaranya ialah dia membangunkan masjid, kitab Al-Quran dan juga kitab-kitab lain-lain untuk panduan hidup. Oh, okey. Okey, soalan yang terakhir lah Yu, soalan yang ketiga. Bagaimana Cheng Ho ni dia menjalinkan hubungan diplomatik dekat Malaysia ni masa zaman Melaka? Ahli sejarah dan akademik dia berpendapat bahawa China ni dia mempunyai sumber terutama seperti tentera dan senjata. Namun Cheng Ho ni dia lebih membawa kepada misi diplomatik bagi kemakmuran bersama lah ketika melakukan pelayaran. Okey, terima kasih you dapat menjawab soalan-soalan Q&A dari saya. Itu saja. Terima kasih. Sama. Hello, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersama saya ni iaitu Muhammad Harith Akib bin Mahathir. Boleh elok sikit senyum. Okay. Beliau merupakan budak auto SEM 3. Okay, jadi saya nak mengambil kesempatan ni untuk interview lah sikit si Akil ni. Okay, jadi Akil, saya. Kita sekarang ni berbincang berkenaan dengan Cheng Ho. Cheng Ho Pada pendapat Akil, siapakah Cheng Ho sebenarnya? Okay, yang saya tahu Cheng Ho ni dulu dia pedagang daripada China yang datang ke Malaysia.
Okay. Oh. So Cheng Ho ni dia bawa tradisi makanan Cina dia orang, lepas tu bawa ke Malaysia. Sebab tu lah makanan Cina sekarang yang ada kat Malaysia, dia lah yang bawa. Oh, dia macam bercu tanda lah sebagai makanan. Okay, Ya, betul. Okay, jadi soalan seterusnya. Mungkin perjalanan Cheng Ho ni agak lama lah kan. Tapi itulah nak tanyalah juga apa makanan tradisi Cheng Ho yang ada sampai hari ni. Tradisi Cheng Ho Okey lah, yang pertama lah. Yang famous lah, bak kuteh. Bak kuteh sedap oh. Pernah try sekali. Pernah try sekali. Baik, sedap. Sedap. Okey. Yang kedua, kita punya makanan kegemaran orang ramai lah. Kuih tiaw. Hokkien mee. Sedap. Oh, sedap yang itu. Yang paling sedap Ya. Hokkien mee sebenarnya. Dan akhir sekali kuih kapit. Kuih kapit. Ya. Kuih kapit tu orang makan waktu Chinese New Year. Oh ya, itu betul. Okey, jadi nak tanya jugalah Hakim, nampak macam berpengetahuan lah kenal dengan makanan Cina. Alhamdulillah. Kan? Jadi nak tanya juga, apa beza masakan makanan Cina di negara Cina sendiri berbanding masakan makanan Cina di Malaysia sendiri? Allah, kebatnya soalan. Itu tu. Okey. So, kalau macam kita tahu, sumber makanan pun lain, rempah-rempah pun lain daripada setiap negara kan. So Malaysia kita guna barang masak lokal lah. Contohnya seperti santan kan. So Cina pakai santan? Cina Malaysia. Cina Malaysia. So kalau Cina yang di China sendiri adalah dia punya bahan-bahan masakan. Contohnya macam bawang putih, bawang bombay dan macam-macam lah sebagai dasar bahan diorang. Oh, okey. Macam nasi goreng lah. Nasi goreng Cina tu putih kan? Betul. Okey. Terima kasih kepada saudara Akil sama. di atas kesudian temu ramah seperti tadi. Jadi insyaAllah itu saja. Assalamualaikum. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali kita dalam sesi interview. Okey, saya akan menjemput rakan saya iaitu Haikal untuk sesi interview lah. Okey, nama saya Muhammad Haikal bin Amin. Kalau daripada DTP Dubi. Alright. Okey, kita teruskan dari sesi interview lah. Siapakah Cheng Ho? Cheng Ho ataupun nama sebenarnya adalah Haji Samsul Shah. Dikenali sebab merupakan pengembara ataupun pelaut yang dikenali dan dicatat dalam catatan Cina. Alright. Okey, soalan yang kedua. Apakah makanan tradisional bagi keturunan Cheng Ho ataupun dikenali Baba Nyonya? Makanan tradisional dia ialah kuih kering, laksam, asam pedas dan juga ayam pangkah. Dan cita rasa diorang ni sebenarnya digabungkan daripada cita rasa orang Melayu dan cita rasa diorang. Alright. Okey, soalan Yas. Apakah pakaian tradisional bagi keturunan Tiang Hau dan Baba Nyonya? Kebaya Nyonya dan kain yang panjang yang dibuat daripada kain sutera. Alright. Okey, itu saja dari sesi Q&A. Sekian, terima kasih. Pandangan saya, Cheng Ho ni merupakan seorang diplomat yang berwawasan tinggi lah, kerana dia tahu dengan cara penyampaian dan juga cara pendekatan beliau terhadap mana-mana empire dapat menjalinkan hubungan yang baik lah antara semua empire dan juga kesultanan pada waktu itu. Jadi bagi saya, Cheng Ho ni seorang yang sangat bijak lah dalam diplomatik dan juga hubungan antara satu sama lain. Okey, saya rasa pandangan saya lah untuk Cheng Ho ni, dia ni orang yang alim lah. Dia jihad. Sebabnya dia ni walaupun dia tengah berdagang dengan diplomat, dia still lagi menyampaikan dakwah Islam kat dia, kepada tempat-tempat yang dia singgah tu. Okey, itu je dari saya. Okey, pandangan saya terhadap Cheng Ho ini adalah Cheng Ho ni seorang yang berilmu tinggi dan berpengetahuan yang sangat luas, kerana ia mampu menguasai 7 pelayaran yang sangat besar pada tahun 1405 hingga 1433. Sampai di situ saja. Aku rasa macam tu lah dia, macam banyak kita boleh jadi kan. Betul lah, ilmu-ilmu yang kita tak tahu tentang Cheng Ho ni. Aku ingatkan Cheng Ho ni bukan Islam, punya Islam. Ya tu, aku rasa macam tu. Banyak benda kita jumpa ini. Wah, jadi itu sajalah daripada kumpulan kami. Jadi segala salah silap harap dimaafkan. Jadi insya-Allah sekian. Terima kasih. Ciao.